Salam bagi semua tu ke Dongga Arena. Tidak termasuk kemenangan 3-0 ke atas kelab dari Singapura, Albirex Niigata FC pada Isnin, para peminat skuad Harimau Malaya sudah dapat melihat perubahan awal dalam dua aksi persahabatan skuad kebangsaan di bawah kendalian Kim Pan-gun. Malaysia menang 2-0 ke atas Filipina sebelum tewas 1-2 kepada Singapura. Namun masih awal untuk kita menelah pendekatan skuad negara sepenuhnya. Namun kita dapat saksikan beberapa perkara positif dipamerkan oleh anak buah Kim Pan-gun kali ini. Berikut adalah 5 perubahan awal yang dilakukan Kim Pan-gun, namun ada di antaranya masih memerlukan peningkatan. Berbeza dengan formasi yang digunakan bekas pengendali Tan Cheng Ho sebelum ini, di mana Kim Pan-gun hanya meletakkan seorang pemain tengah yang peranannya lebih defensif, malah akan turun menjadi halfback dalam beberapa situasi. Jika sebelum ini Tan Cheng Ho lebih selesa meletakkan double pivot sebagai sumber kekuatannya di tengah padang, walaupun hanya menggunakan seorang defensive midfielder iaitu Syamir Kuti Aba, Pan-gun dilihat mengarahkan pemain itu untuk turun sedikit ke bawah di antara dua bek tengah bagi membentuk formasi seperti menggunakan 3 bek tengah. Pan-gun tidak risau kerana ketika bertahan, Malaysia akan membentuk benteng berlima dengan 2 wingback akan menyertai mereka di bahagian benteng, dan formasi ini dilihat memberi keseimbangan sama ada ketika bertahan maupun ketika menyerang. Formasi sebelum ini juga memberi keseimbangan dan kita boleh melihat ketika prestasi Harimau Malaya memuncak pada 2019. Namun mungkin disebabkan prestasi serta pemilihan pemain, mereka gagal mengekalkannya. Walau bagaimanapun, formasi hanyalah di atas kertas, namun bagaimana para pemain menterjemahkannya ketika di atas padang menjadi aras penentu. Dalam saingan Liga Super, memang ada beberapa pemain defensive midfielder yang menonjol. Antaranya Akram Mahinan, Khairul Azrin Khazali, Kenny Palraj dan sebagainya. Namun apa yang ingin diketengahkan di sini? Adakah mereka mampu untuk menjadi halfback? Setakat ini itulah kekangan terbesar buat Kim Pan-gun untuk mencari pemain yang berbakat untuk bermain di posisi tersebut. Sebagai contoh Akram Mahinan, di mana dia boleh dikategorikan sebagai destroyer seperti mana Syukur Adan satu masa dahulu. Dan seandainya kita faham tugasan sebagai seorang halfback, maka kita akan lihat bahawa Akram tidak sesuai bermain sebagai halfback. Jika di bawah Tan Cheng Ho sebelum ini, Akram boleh dianggap sebagai pemain penting untuk memusnahkan pergerakan lawan dengan hadangannya. Tetapi di bawah Pan-gun, tidak pasti sama ada Akram masih memiliki tempat ataupun tidak, dan bergantung kepada gaya permainannya di mana pengendali dari Korea Selatan itu akan menilainya. Apabila Cheng Ho menggunakan double pivot, Akram akan digandingkan dengan pemain tengah yang bermain sebagai defensive midfielder dan juga mampu naik membantu serangan. Segala kerja kotor akan diserahkan kepada Akram, manakala pemain seperti Syamir pula akan menjadi penyambung. Namun jika pemain kacukan Malaysia Cina, Nathaniel Cheong Hong Wan sudah bersedia, maka dia adalah pemain yang sesuai untuk posisi tersebut. Selain halfback, Malaysia juga kurang atau mungkin tiada pemain yang mampu menjadi penyerang false nine. Pemain seperti Syafiq Ahmad adalah salah seorang yang mampu diberikan peranan itu kerana boleh bermain di semua posisi jentera serangan. Sebelum ini Tan Cheng Ho gemar menggunakan Syafiq sebagai penyerang kedua di belakang penyerang utama. Kita dapat melihat Syafiq akan berada di mana-mana kawasan final third dan dia turut akan dibantu oleh 2 inside forward di sebelah kanan dan kirinya. Luqman Hakim Samsudin adalah pemain yang dilihat mampu dibentuk untuk menjadi seperti Syafiq.
Ini kerana kemampuan pemain berusia 20 tahun itu untuk bergerak secara roaming di jentera serangan dapat dilihat ketika menjadi pemain false nine di jentera serangan skuad bawah 22 tahun negara di pusingan kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun Oktober lalu. Mungkin ramai di antara kita yang perasan bahawa skuad negara kali ini tampak lebih berbahaya berbanding ketika dikendalikan Tan Cheng Ho sebelum ini. Tiada istilah perlahan dalam corak permainan Malaysia dalam dua aksi tempoh hari kecuali di babak kedua selepas beberapa pemain utama dikeluarkan yang dilihat sedikit merencatkan corak permainan. Dalam kitab lama Pan Gun jelas menunjukkan bahawa dia menerapkan permainan menyerang di mana terdapat peraturan 2 saat di mana para pemain hanya ada 2 saat untuk pergerakan dengan bola ataupun tanpa bola. Pemain juga perlu kerap menekan zon 14 sambil dua wingback akan membuka ruang di kedua-dua belah koridor. Malah dalam sidang media selepas skuad kebangsaan tewas kepada Singapura, Pan Gun secara berterus terang memberi bayangan bahawa Malaysia akan bermain menyerang dan agresif dan perkara itu dapat kita saksikan dalam dua aksi persahabatan baru-baru ini. Tekan, tekan dan tekan sama ada dengan bola ataupun tanpa bola. Para pemain diarah untuk mendapatkan penguasaan bola di mana mereka perlu padatkan middle third dan mendominasi hantaran dan ianya tampak menjadi. Jika melihat kepada statistik ketika di bawah Tan Cheng Ho dalam dua perlawanan kelayakan Piala Dunia sebelum ini, jelas Malaysia gagal menguasai permainan. Ketika berdepan pasukan dari Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand di mana mereka lebih menguasai permainan, malahan skuad negara gagal mencipta percubaan yang banyak ke gawang lawan. Kita boleh bandingkan pula dengan statistik dalam dua aksi berdepan pasukan ketiga terbaik di Asia Tenggara iaitu Filipina dan juga semifinalis AFF 2020 iaitu Singapura di mana jelas Malaysia mendominasi permainan dengan percubaan-percubaan ke gawang lawan walaupun ketika ditewaskan Singapura. Benar bahawa tekanan dan intensiti perlawanan tentunya sangat berbeza, namun statistik ini menunjukkan kemahuan pengendali dan juga pemain. Jika para pemain sudah mendapat rentak mengenai pendekatan dari Kim Pan Gun, sudah tentunya ia akan lebih menarik untuk dilihat. Ini kerana hanya bersama selama 10 hari, Harimau Malaya sudah mempamer kemampuan yang sebegini rupa. Jadi kepada anda semua, peminat setia pasukan negara, kita perlu memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Kim Pan Gun dalam membentuk sebuah pasukan yang mantap bagi menghadapi kelayakan Piala Asia Jun depan. Akhir kata, teruskan menyokong pasukan negara. Ini pasukan kita, kebanggaan kita. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.